Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 28 hari bulan April 2021. Hari ini sebentar lagi jam 12.30. Tengah hari kita akan bersama-sama dengan Al-Fadil Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman yang mana kita kenali sebagai salah seorang pendakwah yang tidak perlu diperkenalkan lagi, dan beliau merupakan musyrif di Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian, Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Datuk dapat mendengar suara saya dengan jelas, Datuk? Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Pertama sekali, Datuk, saya mewakili BAKIT, iaitu Badan Kebajikan Islam, anggota TM Perak dan juga TM Perak khususnya mengalu-alukan kedatangan Al-Fadil Datuk di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami bagi majlis kita pada hari ini sempena dengan ceramah perdana Nuzul Quran hari ini, Datuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah dalam Datuk kesibukan seharian Datuk pun dapat meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada hari ini. InsyaAllah kita akan manfaatkan masa lebih kurang sejam lebih pada hari ini untuk kita mendengar sedikit sebanyak dan juga memperingati bersama dengan Fadil Datuk mengenai peristiwa nuzul Al-Quran pada hari ini. Baiklah, saya mulakan majlis kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi banyak. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman warzuqna fahman waj'alna minan najirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Guru Al-Fadil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, salah seorang pendakwah yang tidak perlu saya perkenalkan lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang juga merupakan musyrif di Madrasah Muhammadiyah Pondok Sungai Durian, Kelantan, Darul Naim. Terima kasih Datuk di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini di BAKIT Perak, dan tidak lupa juga kepada pengurusan TM Perak yang berada di talian pada hari ini, anggota-anggota TM Perak, anggota-anggota BAKIT Perak, bekas-bekas anggota TM Perak dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat mendengar sendiri. Bukan senang ni nak dapat ni Fadil Datuk ni bersama dengan kita. Rezeki kita pada hari ini sempena dengan nuzul Al-Quran, kita dapat bersama-sama dengan beliau untuk mendengar sendiri ceramah perdana yang bakal disampaikan oleh Al-Fadil Datuk Dr. Abdul Basit. Tanpa membuang masa lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyerahkan majlis kepada Al-Fadil Datuk. Silakan Al-Fadil Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Saudara Nazri selaku moderator kita pada tengah hari ini, yang dimuliakan semua pegawai pihak pengurusan telekom ataupun disebut BAKIT negeri Perak, muslimin dan muslimat yang bersama dengan kita di talian ataupun dalam kumpulan ini, kita kata ahlan wa sahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita hari ini sudah berada di separuh yang terakhir Ramadan. Maknanya kita sangat laju perjalanan kita. Daripada awal Ramadan kita duk fikir nak pergi 10 kan. Daripada 10 kita fikir nak pergi ke 2,5. Sekarang ni kita sudah pun berada di 15 ataupun hari yang ke-16. Maknanya sudah ada di separuh kedua. Sekejap lagi, 20 dah. Maknanya bukan separuh kedua, sudah 2/3 sudah berlalu.
Sebab itu kata-kata orang Arab ni menarik saudara Tuan Haji Nazri. Ya. Dalam bahasa Arab dia kata nisfuhu zahaba wal baqi zahabun. Allah, itu bahasa Arab kata nisfu Ramadan zahaba wa nisful baqi zahabun. Ini bahasa kita mengaji bahasa Arab sikit. Kalau ada yang boleh tulis bahasa Arab kat bawah tu menarik. Dia kata setengah Ramadan zahaba mana telah berlalu. Wa nisful baqi, setengah yang ada lagi zahabun, itu bernilai emas. Artinya sangat tinggi. Ramadan semua tu emas, tapi kalau kita kata emas ni bukan emas yang lebih tinggi dia punya nilai. Sebab apa? Sebab kita punya masa yang cukup keemasan, lebih-lebih lagi di 10 hari, 10 terakhir Ramadan ni, kita ada di sana satu masa yang cukup besar, iaitulah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita semua menanti-nanti mencari-cari, disebut dengan nama Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Baiklah para jemaah sekalian, bila kita kata Lailatul Qadar, maknanya satu malam kita beribadat, kita sudah menyamai dengan berapa? 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan ni berapa tahun? 83 tahun lebih. Kan? Maknanya satu malam kita beribadat, 83 tahun lebih, kita meraih pahala bonus gandaan. Kenapa? Sebab Allah SWT beri kepada umat ini yang lahir kemudian, kata dalam hadis Nabi SAW mengatakan, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita golongan yang terakhir keluar ke dunia, tetapi golongan yang terawal menyelesaikan masalah pada hari kiamat. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kita yang terakhir keluar ke dunia, zahir atas dunia ni, kan umat Muhammad ni umat yang terakhir, tetapi di akhirat esok kita yang terawal sekali, dapat menyelesaikan masalah pada hari kiamat. Kita kata itulah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nak banding dengan gandaan umat dulu, umat Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Nuh berdakwah kurang 50, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah Taala beri kepada dia tempoh yang pendek, yang sedikit, tetapi diberi gandaan yang besar. Artinya insya-Allah kita ni kalau kita sempat, umur kita sempat melalui menghidupkan malam Lailatul Qadar 10 tahun. 10 tahun, 1 tahun 83 tahun lebih, bermakna sudah berapa tahun Tuan Haji Nazri? 800 tahun kita. Dekat-dekat dengan Nabi Nuh dah. Itu kalau kita sedar awal. Sekarang ni Alhamdulillah kita tengok dalam grup bakit ni semua orang muda-muda belaka. Maknanya insya-Allah kita sempat lagi 20 atau 30 kali Lailatul Qadar. Cuma orang akan bincangkan, Lailatul Qadar ni macam mana nak jumpa dia? Setakat yang Tuan Haji Nazri dengar-dengar orang cakap lah, bagaimana kita nak tahu Lailatul Qadar? Boleh cerita, boleh kongsi tak? Maaflah saya tanya-tanya. Kalau pengurusi kata tak mau ditanya, tak apa. Tapi yang tanya lebih baiklah, sebab kita interaksi. Kan? Yang kita dengar, bagaimana orang kata nak dapat Lailatul Qadar? Silakan. Oh, itulah Ustaz. Orang kata 7 malam yang terakhir, lepas tu malam tu suasana sangat sunyi, sangat aman katanya. Lepas tu kita dengar pokok-pokok semua menyembah bumi. Macam-macam lagi lah Ustaz. Yalah. Dengar-dengar cerita kan. Yang pentingnya bagi kita usah fikir panjang. Salah satu malam yang 10 akhir di sana terdapatnya Lailatul Qadar. Salah satu daripada malam 10 akhir terdapatnya Lailatul Qadar. Mana hidup kelas 10 akhir. Tapi kita pandai berteori. Sekarang ni dia teori. Ada ulama kata kalau malam mula begini, Lailatul Qadar pada malam sekian. Betul. Kemudian mari 10 akhir pula dia cek pula malam ni ganjil ke malam genap. Kalau malam ganjil tarawih habis. Kalau malam genap separuh. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Itu kita ni dengan ibadat ni kita pandai sungguh mencari-cari bagaimana nak kurang-kurangkan. Tapi biarlah kita dengan Allah Azza wa Jalla jangan cuba mencari, kita cuba memperbanyakkan sebanyak mungkin yang kita dapat meraih ibadat yang kita boleh buat sebanyak mungkin yang kita mampu, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, tajuk yang diberi oleh pihak penganjur iaitulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya maksud dianya kita nak bincang tentang sejarah nuzulul Quran ataupun turunnya Al-Quran. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, hadis kisah tentang turun Quran ini kalau boleh kita
ambil daripada awal sejarah, bagaimana Nabi SAW bermulanya pengembaraan ataupun rehlah mendapat wahyu ataupun mendapat Nabi nak terima wahyu. Saya baca hadis ni panjang tapi saya ringkaskan dah. Sebab kalau tidak habis kat sini saja. Yang pertama, kisah nuzulul Quran. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata Nabi SAW awal permulaan dia nak terima wahyu, iaitu Nabi bermimpi. Ru'ya as-salihah. Dia tengok cerah cahaya datang. Ketika itu datang. Kemudian Nabi hubbiba ilaihi khalaq. Nabi kita suka bersembunyi. Kalau kita bahasa Melayu kata bertapa. Tapi kalau bertapa ni, saya tak suka guna perkataan ni sebab macam-macam dia punya jampi serampah, dia punya benda karut-karut ada kau. Kalau bertapa kan, kena bawa ni masuk dalam gua, macam-macam tak. Kalau orang kat Perak ni, gua tempurung lah yang paling masyhur. Gua tempurung kan? yang banyak kontroversi tu. Saya mula-mula hilang kapal terbang dulu, orang pergi duduk main kat gua tempurung. Saya sudah pernah pergi sekejap kaki gua tempurung pergi tengok. Baik. Maka Nabi kita suka bersendirian, menyendiri, bawa diri, maka dia pergi duduk di mana? Dalam gua Hira. Duduk dalam gua Hira. Apa Nabi buat? Kata di ulama, ia tahannasu, yakni beribadat. Apa dia yang diibadatkan, apa yang dibuat, apa yang dibaca, tidak dapat dikesan oleh para ulama Islam. Sebab itulah ulama Islam kata at-ta'abbud layali, beberapa malam. Itu yang ada dalam kitab hadis. Lama-lama tiba-tiba datang mereka Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi SAW, tapi bukan dengan rupa yang besar lah. Dia datang, dia peluk Nabi SAW, malaikat mengatakan, "Iqra." Baca Muhammad. Nabi SAW terkejut. Siapa lagi peluk aku ni? Suruh baca. Nabi kata, "Ma'ana biqari'in." Aku tak pandai baca. Apa yang aku nak baca, aku tak membaca. Daripada kecil lagi, Nabi kita tak membaca. Allah Ta'ala jadikan dia ni al-ummi. An-nabi al-ummi. Nabi yang tak membaca dan tak menulis. Itu hikmah. Hikmah besar Allah Ta'ala beri ke Nabi. Dia tak membaca, dia tak menulis. Tetapi, apakah hikmat? Sebabnya kalau Nabi kuat study, kuat baca, orang cakap betul lah tu, memang dia pandai sebab dia kaki buku, bukan kaki, dia panggil ulak buku kan, ulak buku dia panggil, dia pandai. Tapi Nabi tak membaca, tak mengembara, tiba-tiba dia boleh keluar satu cerita yang pelik, yang di luar kotak pemikiran Quraisy pada zaman itu, maka semua terkejut. Nabi kata, "Ma'ana biqari." Aku tak membaca. Ada setengah orang terjemah buta huruf. Saya rasa tak selesa dengan kalimah buta huruf tu. Sebab persepsi masyarakat, kalau kata buta huruf, kita nampak benda lain. Tak? Nampak apa ni, tak baca di. Orang kata, dia ni buta huruf, tak tahu apa. Lah, kita kata Nabi tak membaca, tak menulis. Itu betul. Maka faghatta ni, dia peluk aku hatta balagha minni. Nabi kata sesak nafas aku dipeluk oleh si laki-laki ni. Malaikat ni lah. Kemudian beberapa kali yang ketiga dia lepas, barulah malaikat ajar, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama." Baik. Allah Taala turunkan ayat ini, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ya Allah, bacalah ya Muhammad. Maka ketika itu Nabi kita dalam keadaan takut, dia balik ke rumah dia, jumpa dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dia kata, "Ya Khadijah, laqad khashitu ala nafsi." Aku bimbang aku ni diapa-apakan Khadijah. Aku bimbang nanti aku ni dikhianati, macam-macam lah, takut. Khadijah isteri yang bijak. Allah Subhanahu wa taala memang pilih isteri yang sangat layak, yang sangat sesuai untuk menerima dakwah yang terawal, yang penuh dengan cabaran, yang penuh dengan ujian. Khadijah selamba jawab. Dia kata apa? Kalla. Tidak. Kalau kita boleh guna perkataan lah. Kalau kita sini, kalau isteri kita mesti panggil abang tak? Kalau kita guna. Kalla. Dia kata tidak bang. Wallahi ma yukhzikallahu abada. Tidak.
Allah Ta'ala tidak akan biarkan abang dalam keadaan ini. Sebab kemudian diulang perbuatan baik yang Nabi kita buat. Innaka latasilur rahim. Engkau suka sambung hubungi silaturahim, suka bantu orang, suka menerima tetamu, mana dia bilang kebaikan-kebaikan yang biasa dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah bawa Nabi pergi jumpa dengan sepupu dia, Waraqah bin Naufal, seorang ahlul kitab yang mempunyai ilmu tentang kitab Injil. Kemudian dia pergi tanya apa yang berlaku kepada anak pakcikmu ni. Ya, maka Waraqah, dia kata, hazan namus, ini malaikat. Dia datang bawa wahyu kepadamu. Maka Waraqah dia sudah baca dalam kitab Injil akan ada nabi akhir zaman akan dibangkitkan, tapi tak tahu siapa. Rupa-rupanya sepupu dia, masya-Allah tabarakallah, sangat gembira dia. Kemudian Waraqah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namus malaikat yang turun membawa wahyu Taurat kepada Musa. Ya laitani kuntu jaza'an, wai kalau aku muda ketika itu. Terkejut Nabi, kenapa Waraqah nak jadi muda balik ni? Sebab ya laitani, kalau aku hidup lagi. Mana sekarang ni baru permulaan. Kalau aku masih muda, kalau aku masih hidup, aku akan bela engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kenapa? Sebab mereka akan halau keluar kamu daripada Mekah. Masya-Allah. Baru je terima wahyu, belum apa-apa lagi, Nabi sudah dimaklumkan dia akan dihalau keluar oleh Quraisy daripada Mekah. Nabi terkejut, awamu khadijiyah. Aku orang baik, aku tak kelahi dengan orang. Mereka nak halau keluar. Qala na'am. Waraqah kata, ya, lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udai. Tidak ada siapa yang Allah Ta'ala beri kepada orang itu wahyu seperti kamu ini, mereka akan disakiti, mereka akan dikhianati. Maka tak lama lepas pada itu, Waraqah bin Naufal mati, wafataral wahyu, dan wahyu terhenti seketika. Itu hadis yang saya ringkas sangat-sangat daripada hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tentang perjalanan wahyu yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terima. Baiklah para jemaah sekalian. Kalau kita cerita saja kita rasa menarik, tetapi ada beberapa cerita lain yang saya nak besarkan, nak fokuskan, terutama dalam masa yang kita sangat ringkas ini. Baiklah para jemaah sekalian, bila datang bulan Ramadan, bilakah wahyu itu turun? Maka para ulama berbincang tentang penurunan wahyu yang pertama bila berlaku. Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, tanda surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan yang turun padanya Al-Quran. Jadi di sini jelas kepada kita permulaan turun Quran itu bila? Pada bulan Ramadan. Mana ini fakta yang tak boleh kita nak kata tidak. Sebab Al-Quran yang sebut. Bulan Ramadan turunnya pada Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran itu hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia dan menjelaskan apa yang perlu dijelaskan, dan Al-Furqan yang memisah di antara hak dengan batil. Kita nak tahu mana yang benar, pergi kepada Quran. Yang bercanggah dengan Quran, itu batil. Cuma bagaimana kita nak memahami Al-Quran, itu kita akan bincang sekejap lagi, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian. Maknanya Al-Quran, Ramadan, Nabi SAW. 3 yang tidak terpisah. Dipanggil 3 yang tak boleh berpisah. Kalau kita kata Al-Quran, Nabi SAW dengan Ramadan, apa kaitan Nabi dengan Ramadan? Makna pertabalan Nabi SAW menjadi Nabi bila? Bulan Ramadan. Bilakah waktunya? Pada malam turunnya Al-Quran ketika Nabi berada di bukit, di dalam gua Jabal Nur, gua Hira di Makkah Al-Mukarramah. Gua Hira ni tak tinggi sangatlah. Tuan Haji Nazri pernah naik ke?
Pernah tu Haji, pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nasib baik, tanya orang dah naik. Kalau tidak, susah nak jawab kan. Alhamdulillah, saya waktu muda-muda dulu selalu naik. Mula-mula kita naik 40 minit, kadang-kadang setengah jam. Bawa orang lah, bawa jemaah-jemaah ni naik, suka dia. Baik, yang penting bagi kita, tempat tu taklah tinggi sangat. Nak bandingin juga Sur, tempat Nabi kita bersembunyi sebelum hijrah, itu tinggi. Itu 1 jam setengah baru sampai. Betul. Baik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Ramadan maknanya waktu pertabalan. Kita ni suka sangat kan mengingati hari-hari bersejarah dah. Kalau hari ulang tahun perkahwinan, paling tidak beli kek, belah kek. Dia tak belah sangat kek, suak ke mulut bini lagi. Anak ambil gambar, letak kat Facebook. Kita pun, kadang-kadang ustaz-ustaz apa main belah kek, suak-suak bini juga dekat Facebook ni, pening juga kita. Minta maaf lah sentuh sikit, sentuh kawan-kawan dah. Baik, Nabi sudah tentunya waktu Ramadan ini, waktu pertabalan yang begitu besar, sudah tentulah hidup Nabi dengan Ramadan itu kaitan dengan besar, kemudian hidup Nabi salat dengan Al-Quran. Maka bila datang bulan Ramadan, bagi kita orang Malaysia, kita akan ingat nuzulul Quran, kita ingat tarikh turun Quran. Sebab apa ingat tarikh turun Quran? Sebab apa Tuan Haji Nazri? Orang ingat sangat tarikh nuzul Quran. Kenapa? Cuti Ustaz. Oh, rupanya kalau kita nak suruh sejarah sama-sama ni cuti. Sedangkan hari 17 Ramadan, ada satu lagi peristiwa besar yang berlaku dalam dunia Islam ni. Peristiwa apa? Satu lagi peristiwa yang besar pada tarikh yang sama. Tapi orang tak cuti dengan sebab dia. Iaitulah berlakunya peperangan Badar Al-Kubra. Badar. Kena ingat. Kena ingat. Nanti tahun depan boleh buat program Badar pula. Ataupun buat 2 hari lah senang. Kita buat memperingati Ghazwatul Badar. Sebab Badar ni sama juga dengan Quran. Allah Ta'ala sebut, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari peperangan Badar, hari pemisah di antara hak dengan batil. Hari bertemu 2 tentera. Tentera Islam, pimpinan Nabi SAW dengan tentera Abu Jahal yang dipimpin tentera Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Tapi orang tak berapa besar sebab apa? Sebab orang tak cuti kerana dia. Tapi di Malaysia pun berbeza-beza negeri kan. Ada negeri Quran turun, ada negeri tak turun. Saya tak ingat negeri mana yang turun Quran, negeri mana tak turun. Pernah satu masa saya pergi ceramah, dia kata, Ustaz, kami sini nak ceramah nuzul Quran waktu pejabat. Saya kata kenapa turun di pejabat? Dia kata negeri kami tak turun sini. Dia cuti awal Ramadan ke macam mana. Wallahu a'lam. Yang pentingnya biarlah kita sebab itu saya kata apabila kerajaan bagi cuti nuzul Quran, sepatutnya kita umat Islam gerak waktu PKP ni tak apalah, nak buat macam mana. Sepatutnya waktu itulah waktu kita berkumpul ramai-ramai mengulang kaji tadabbur Al-Quran sebab hari ini hari memperingati sejarah nuzul Quran. Sebenarnya saya tak nak ulah lah dari sudut tarikh. Ada yang mengatakan bukan 17 turun Quran, ada yang mengatakan 24, ada yang kata hari lain. Sebagian dalam hadis Wasilah Ibn Al-Asqa. Tapi kalau kita bincang tentang tarikh, saya kata bab tarikh ni biarlah kita bincang dalam dewan-dewan kuliah universiti. Tetapi bagi kita masyarakat awam ni yang kita nak pegang Quran yang diturunkan kepada kita, hudan linnas, menjadi petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 fungsi Al-Quran yang kita nak bincangkan. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ini dalam Tirmizi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa dia baca satu huruf daripada kitab Allah. Berapa huruf kita baca? 1 huruf. Para penonton, ingat ke tidak berapa bilangan ayat Quran? Berapa bilangan ayat Quran? Siapa dia boleh ingat, dia jawab. Agak-agaknya berapa Tuan Haji Nazri? Yang biasa kalau kita sebut berapa ayat Quran, orang akan jawab ramai-ramai. Berapa biasa dia bagi angka? Bilangan ayat Quran Ustaz Ya. 666. 6,666. Ada setengah itu yang 6,236 Ustaz ya? Itu yang betulnya. Tapi 666 tu yang masyhurnya. Yang masyhur di kalangan masyarakat, bila kita tanya berapa ayat, sampai orang beli nombor kereta tu. Saya kata apa kereta 66? Oh, ini ayat Quran Ustaz. Kata Quran ada tak dalam kereta? Dia kata ada. Awak duduk 5 minit,
ambil daripada surah yang pertama, surah Al-Fatihah 7 ayat, kemudian surah Baqarah, ambil letakkan, buka kalkulator je. 1, 2, 3, tak sampai 10 minit, dia tak akan keluar 6. Lebih-lebih lagi orang Telekom ni, dia punya digital dia tinggi. Tak, patutnya kita kena ada ilmu sendiri berapa sebenarnya bilangan ayat Quran. Tapi kita asyik duduk, masyhur lah. Kita tak boleh nak menyalahkan lah. Kalau orang kata 6, kita kata biarkanlah. Tak boleh apa salah. Tapi yang betulnya 6, 2, 3, 6 itu ayat yang betul. Yang ada dalam mushaf kita. Kita tak kira lah dalam bab kiraat ni dia ada juga khilaf-khilaf. Mungkin 2, 3, satu surah tu mungkin ada beza. Ada kata ni 56, ada kata 58. Tetapi perbezaannya sedikit. Baik para jemaah. Kita balik kepada tajuk kita. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa dia baca satu huruf daripada kitab Allah. Jadi kitab Allah Ta'ala ni ada berapa huruf? Berapa ayat? 6,236 ayat. Campur nak kali dengan huruf. Berapa huruf kita ada? Sudah. Berapa huruf kita ada? Kalau kata huruf, banyak lagi lah. Maka Nabi SAW bagi tahu, aku tak kata kepada kamu ayat, tapi Nabi kata huruf. Huruf ni banyak lagi lah daripada ayat kan. Huruf ini banyak lagi daripada ayat. Kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Itu nikmat anugerah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Supaya apa? Seorang pengkaji, tanda sikit, ini fakta, Imam Mujahid. Mujahid ini seorang ulama pakar dalam bidang Al-Quran. Dia kata, huruf hijaiyah, mana alif bata ni, dalam Al-Quran keseluruhannya, menurut Imam Mujahid, ialah 320,015 huruf. 320,015 huruf. Nabi kata pada hadis tadi, Nabi kata setiap huruf diganda 10. Bermakna, siapa yang khatam Quran 30 juzuk, artinya dia sudah meraih 3.2 juta pahala yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Tengok itu fakta. Dari sudut Al-Qurannya kita dapat berapa? 3.2 juta pahala sekali kita baca Al-Quran. Baca Fatihah saja berapa ribu dah dapat. Biarlah sekali-sekala kita main angka. Nabi hadis ini dalam Tirmizi. Maka para jemaah sekalian, kelebihan baca Al-Quran yang sangat besar. Maka apabila kita kata Al-Quran dengan Ramadan ada beberapa kaitan. Masa kita sangat laju, tua-tua moderator. Yang pertama, kita ambil beberapa poin. Yang pertama iaitulah ibtidak. Permulaan turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar ini? Pada malam Ramadan. Karena itu dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut beberapa ayat. Ayat yang pertama dalam surah Ad-Dukhan, Allah sebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Satu, kan. Dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang kita baca tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan turun padanya Al-Quran. Jadi ada orang pergi tanya ulama, dia kata bila sebenarnya turun Al-Quran ni? Ini 3 ayat bercanggah. 3 ayat berbeza. Maka kata di para ulama, tidak ada perbezaan. 3 ayat itu menafsirkan sebahagian dengan sebahagian lain. Mana kalau nak tengok bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, fi lailatin mubarakatin, malam yang diberkati. Habis. Kita kata Masya Allah, 3 ayat itu menghuraikan, melengkapkan satu sama lain tentang malam yang besar. Mana Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar yang diberkati, malam itu duduk dalam bulan Ramadan. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Itu yang pertama, kita nak tengok tentang Ramadan dengan Al-Quran. Maknanya Al-Quran permulaan turunnya pada malam Lailatul Qadar, iaitulah berada di bulan Ramadan. Kemudian dari sudut tarikh berbeza-beza pandanganlah.
hadis Wasilah Ibn Asqa' contohnya mengatakan berlakunya pada malam 24, pada malam 24 Ramadan, kita kata wallahu alam itu di antara yang terjadi. Baik. Maka para ulama Islam setelah menceritakan tentang turunnya Al-Quran, mereka juga telah mengatakan bahawa siapa nak jadi orang mulia, naklah dia jadi ahlul Quran. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, ahlullahi wa khassatuhu, iaitulah hum ahlul Quran. Orang yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla, orang yang rapat dengan Allah siapa? Ahlul Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang beramal dengan Quran, maka itu dia panggil orang yang rapat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak jadi orang mulia, kita kena dekat dengan Quran. Sebab itu dikatakan sebab bukan hadis ini, tapi diceritakan bahawa semua yang berkait dengan Quran mulia. Malaikat yang bawa turun Quran kepada Nabi siapa? Jibril alaihissalam. Maka Jibril paling mulia. Malam diturunkan Quran, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar paling mulia. Kemudian bulan diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan. Ramadan bulan Sayyidus Syuhur, ketua segala bulan. Bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, Nabi yang paling mulia di kalangan para anbiya. Kita mengatakan, kita nak jadi orang mulia, kita berhubunglah dengan Al-Quran, belajar Al-Quran. Jangan malu. Setengah orang ni, dia kata, Ustaz, saya dah 45, dah 50, dekat nak pencen, malu, nak belajar Quran. Betul ke hujah itu? Kan? Macam mana Tuan Haji Nazri, kalau kita orang mari depan kita, saya ni Tuan Haji memang nak ngaji Quran tapi malu ni, umur dah dekat-dekat nak pencen, dah 5 siri dia. Bahasa kita orang pejabat ni baca 5 siri dah sekarang ni dah. Macam mana kami nak buat? Bagaimana Tuan Haji kita nak motivasikan orang macam ni? Boleh bagi kongsi sikit? Silakan. Kalau Ustaz tanya saya, kalau Al-Fadhil Datuk tanya saya, sebab sekarang kita tak perlu malu lagi Ustaz, sebab sekarang banyak institusi yang dah buka khas pembelajaran Al-Quran untuk golongan dewasa di sekitar kawasan kita ni, insyaAllah. So saya rasa kalau malu tak ada masalah Puan Al-Fadhil Datuk untuk kita belajar bersama-sama, insyaAllah. Mana dalam grup Bakit pun ada kelas Al-Quran? Ada, insyaAllah ada. Alhamdulillah, boleh join je. Baik. Maknanya hujah tu hujah tak boleh lah. Sebab tu kata orang, malu tak bertempat. Kan? Malu tu memang dipuji. Al-haya'u minal iman. Malu tu, tapi malu nak belajar itu bukan tempat dia. Kan? Cuma saya tambah satu lagi lah. Sambil-sambil kita gurau. Saya kata kalau dulu cakap tak pelandar baca Quran, kita rasa mungkin boleh terima. Tapi di zaman kita ini jangan cakap. Waktu pen boleh baca Quran, tiba-tiba kita tak boleh baca pula. Kita kata ini di antara perkara yang memalukan kita. Pen boleh baca Quran, kita pula tak boleh baca. Kita kata, berat ini. Allah, pen boleh. Sekarang ni pen baca Quran. Tuan-tuan pergi belajar talaki dengan guru, nanti balik kita semak bacaan dengan pen kita, dengan Quran, kita peluang tu banyak. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan kena ingat, Nabi SAW sendiri mula baca Quran umur berapa? Umur berapa? 40. Sahabat lain ada yang lebih tua. Jadi kenapa pula? Dia kata kita ni Ustaz, kita kan daripada kecil Islam. Tak apalah. Tapi secara realitinya, kesedaran yang kita dapat mungkin setelah umur 40, setelah umur 50. Ataupun kesedaran tu datang dengan sebab-sebab tertentu. Ada kawan seorang ni, saya dengar cerita dia. Dia kata Ustaz, dia mula nak baca Quran setelah isteri dia meninggal. Kenapa? Ketika itu Allah Ta'ala cuik hati saya. Saya menangis. Waktu isteri dia meninggal, dia tak tahu nak buat apa. Nak zikir pun tak pandai. Buka Quran tak boleh baca. Ketika itu baru dia datang sebab dia berjanji dengan Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, berilah rahmat seluahnya kepada arwah ni. Lepas pada ini aku masih hidup, aku nak mengaji Quran. Lepas pada itu dia masuk kelas Quran. Alhamdulillah dia khatam Al-Quran. Kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, kita yang sihat walafiat ni jangan tunggu Allah sentap kita baru nak mengaji Quran, jangan. Sekarang ni Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Saya tengok waktu PKP pertama dulu, Tuan Haji Nazri, kan Allah sentap kita dengan tak boleh pergi masjid. Betul. Betapa gelisahnya, resahnya, bakal-bakal calon imam tarawih kat rumah ni. Macam manalah nak buat. Macam tu belum, tapi
saya keluar satu video pendek cara-cara solat tarawih yang simple untuk orang biasa. Alhamdulillah ramai yang respon itu. Terima kasihlah Ustaz. Saya dah ada keyakinan untuk jadi imam. Kita kata Alhamdulillah. Kemudian dia overconfident pula tu. Air raya pun dah jadi imam. Oh, dan I have to. Tu yang cabut dia punya besi langsir pun sebab nak pegang tongkat raya macam-macam. Yang kita sedihnya, Tuan Haji Nazri, lepas habis PKP tak mau letak jawatan pula. Imam tu imam interim, tak mau letak jawatan dia. Artinya dia kata Ustaz, ada WhatsApp ke saya. Dia kata Ustaz, kami dah pandai dah. Jadi imam ni kalau terus kat rumah je solat, tak pergi masjid macam mana? Saya kata matilah masjid macam ni. Macam mana? Itulah, baik. Yang kedua, kaitan Al-Quran dengan kedua, iaitu Al-Quran ini turun daripada Lauhil Mahfuz. Asalnya Quran tersimpan dalam Lauhil Mahfuz, diturunnya kepada Baitul Izzah pada langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Maknanya asal turun. Kemudian Allah Ta'ala turunkan dia bagaimana selama 23 tahun dia panggil munajaman berperingkat-peringkat. Itu cara Tuhan Al-Quran turun. Dia berbeza. Macam kita Taurah, Nabi Musa AS terima Taurat di Tur Sina sekaligus. Terima kita alwah fil alwah, mana dalam lauh, dalam lembaran. Tapi Quran tak. Quran dia turun berperingkat-peringkat 20 tahun lebih, 22 tahun lebih. Ada kalau kita nak cara pukar agak hampir 23 tahun Quran tu turun. Kenapa dia tak bagi sekaligus? Supaya senang umat Islam, Nabi SAW nak hafal Quran mudah. Kalau turun sekaligus payah. Maka sebab itu kita hari ni pun kalau kita nak mula belajar Quran, guru kita tak ajar Baqarah, dia ajar surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq kan, naik peringkat-peringkat surah yang pendek-pendek dulu supaya kita ingat-ingat baru dia pergi. Itu dia panggil permulaan. Kemudian Quran itu turun mengikut beberapa cara. Ada Quran turun tak perlu ditanya. Ada Quran bila berlaku kes tertentu, waqa'i wa ahdas, maka Quran turun memberi jawapan kepada persoalan yang berlaku. Ataupun Quran turun berdasarkan kepada soalan yang ditanya oleh ahlul kitab, ahli-ahli provokasi pada masa itu, Quraisy contohnya. Dia nak lawan Nabi, dia tak pandai, dia pergi jumpa dengan Yahudi. Dia kata, bos Yahudi, kamu ni ada ilmu kan? Apa ilmu kita nak attack Muhammad? Oh, sedap dia punya cara. Bagaimana kita nak lawan Muhammad ni? Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanya soalan. Soalan tentang pemuda yang tidur lama dalam gua. Maka Nabi mana tahu, dia tak baca. Tapi turun ayat Quran tentang suratul Al-Kahfi memberi jawapan. Itu jawapan. Satu lagi hikmah, kenapa Quran itu turun munajaman? Kenapa turun munajaman? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu Quran ini min indillah, daripada Allah. Kita tak usah kata 23 tahun, 20 bulan pun sudah berbeza dia punya arahan, betul tak? Arahan tahun lepas dengan tahun ni berbeza. Kita pun lupa. Betul ke saya cakap? Anak cakap, betul lah abah janji dengan saya. Kalau dapat 5A, 10A nak dapat sekian-sekian, nak beli basikal contohnya. Abah lupa dah. Lupa atau buat lupa. Dua tu je lah. Kan? Baik. Allah SWT cabar, dia kata, Al-Quran turun dalam masa 20 tahun lebih. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andainya Quran ini bukan mari daripada Allah, nescaya kamu akan dapati percanggahan maklumat yang cukup dahsyat. Tapi Al-Quran mari daripada Allah, tidak ada maklumat yang bercanggah. Cuma ada maklumat yang kita tak faham, itu bukan salah Quran, salah kita. Salah kita. Baik, itu di antara yang ketiga, Nabi SAW dengan Jibril AS setiap tahun dia mudarasatul Quran. Dia apa? Mudarasah maknanya ulang kaji Al-Quran. Sebab itu eloknya bulan Ramadan ini kita tumpukan pengajian kita kepada Al-Quranul Karim. Sebab imam-imam yang besar, contohnya Al-Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala berkata, Iza dakhala Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, kamu tumpukan kepada pengajian Al-Quran. Fa innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am, dan jangan lupa menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa dan juga orang sahur. Kita kata alhamdulillah. Dua perkara.
Jangan lupalah, jangan asyik baca Quran je. Isteri tanya mana buka puasa bang? Baca Quran je. Tak boleh macam tu. Tak, kita kena ada juadah berbuka puasa. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat kita di Bakit dan juga lain-lain NGO yang baik-baik ni, semuanya bila Ramadan bergebuk-gebuk dia orang sediakan juadah berbuka puasa. Dulu kita hantar ke masjid, hantar ke surau. Sekarang ni mungkin kita bagilah kan. Orang datang ambil. Kita kata alhamdulillah ini peluang yang besar Allah beri kepada kita. Imam Malik rahimahullah ta'ala, imam Daril Hijrah, iza dakhala Ramadan, bila masuk Ramadan, taraka qira'atal hadis. Dia berhenti baca hadis, dia tumpukan kepada Al-Quran, dia baca Quran minal mushaf, sebab dia tadabbur, nak tengok ayat, mata tengok, mulut baca, hati berfikir. Kita kata itu 3 peringkat yang cukup menarik. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita sangat terhad, sebab kita telah menghampiri waktu zuhur sekarang kan? Ya, betul. Baik, sekarang ni ada soalan ke macam mana Tuan Haji Nazri? Baik, soalan tak ada lagi. Kalau ada nanti saya akan ajukan kepada Ustaz. Ataupun kalau boleh Ustaz, saya ajukan satu soalan daripada saya, boleh Ustaz? Silakan. Baru sampai matlamat yang maksudnya. Okey Ustaz, berdasarkan nuzul Al-Quran pada hari ini, kami nak memohon kepada Ustaz, apakah caranya untuk kita nak memulakan tu. Ada satu yang berat Ustaz kata tadi, nak memulakan bacaan Al-Quran tu ada satu yang berat, tetapi nak untuk kekal istiqamah lebih berat bagi kami Ustaz rasanya. So kalau boleh Ustaz kongsikan bersama dengan kami tips-tips yang dapat orang kata bagi seronok lah, bagi istiqamah membaca Quran. Itu satu Ustaz. Yang nombor 2 Ustaz, apa pandangan Ustaz mengenai sekarang Al-Quran berada di dalam telefon. Banyak orang membaca Al-Quran melalui telefon dan mushaf ni dah orang dah tak bawa dah sekarang. Apa pandangan Ustaz mengenai perkara itu? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, itu di antara poin utama bila kita bincang tentang Al-Quran. Menarik itu. Yang pertama, bila kita sebut tentang bagaimana momentum kata orang, mula belajar tapi kita nak naik darjat. Betul. Sebab Al-Quran itu dibaca dengan 3 dimensi. Al-Quran dibaca dengan 3 cara. Tahap yang pertama, kita belajar Al-Quran untuk boleh baca dulu. Ini tahap yang pertama. Sekarang ni saya dah boleh baca. Kita kata alhamdulillah. Bolehlah, maknanya huruf tu kenal, tajwid pun betul, tapi tak payah, tidaklah sampai macam ahli-ahli taranum. Ni ada setengah orang tu dia sibuk selalu. Oh, saya nak taranum ni. Nanti ada majlis tilawah Bakit, saya nak masuk petanding. Oh, jangan. Itu biarlah kita bagi kepada orang yang dah ada mahir. Kita tumpukan kepada lorong kita. Kan kita lorong ada di Lebuh Raya, ada 4 lorong kan. Lorong yang paling akhir, yang paling laju. Kita dorong tepi, lorong bas, jangan kacau itu, kena saman. Kita masuk lorong yang pertama. Lorong yang pertama, lorong mengaji Quran, belajar Quran sampai boleh baca. InsyaAllah. Kemudian kita naik kepada lorong yang kedua. Kalau serentak pun tak apa. Bukan kata kena tunggu pandai dulu barulah. Lorong yang kedua dia panggil lorong tadabbur Quran. Lorong belajar memahami Al-Quran. Ini penting. Sebab apa? Kalau setakat kita baca sahaja, kita dapat pahala. 3.2 juta pahala sekali khatam Quran. Kan? Tetapi, kita kena ingat, Al-Quran ini diibarat oleh para ulama Islam seperti buah kurma. Al-Quran diibarat seperti buah apa? Buah kurma. Saya tengok Tuan Haji Nazri sudah pergi haji, pergi Madinah kan. Buah tamar apa yang dibeli di Madinah untuk bawa balik? Buah tamar apa? Tamar jenis apa yang dibeli? Ajwa lah Ustaz. Ajwa. Ajwa lah. 100 riyal, 120 riyal sekilo kan. Betul. Waktu buat balik ajwah tu tak dalam beg, tak dalam bilik, bau apa? Macam mana Ustaz? Bau? Ada bau apa buah ajwah tu? Ke tak bau apa-apa? Ada kalau bau. Kita bawa bunga melur, satu bilik bau wangi kan. Buat balik ajwah tak bau apa? Satu beg tak bau. Itu diibarat seperti Quran. Quran yang ada di tangan kita ni, kalau tidak dibaca, tidak dihadam, tidak dipahami, kita tidak akan terasa manis. Itu bandingan seperti tamar ajwah yang mahal, kalau tidak dimakan, tidak dikunyah, bismillah,
kita tak akan rasa dia sedap atau tak sedap. Bau tak ada. Betul. Nah, Al-Quran macam tu juga. Bila kita mula masuk kepada tahap yang kedua, langkah yang kedua, kita mula belajar Al-Quran, belajar tadabbur Quran, ketika itu kita rasa manis, kalamu Rabbina, masuk dalam kepala kita, masuk dalam minda kita, masuk dalam otak kita, makna dia, kefahaman dia, apa yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ini pengalaman saya melalui hari-hari PKP. Daripada yang pertama dulu sampai saat ini, setiap selepas solat subuh pukul 6.30 saya baca tafsir Quran. Ringkas-ringkas, 4-5 ayat satu pagi. Alhamdulillah para jemaah minta, dia kata Ustaz, kita terasa kemanisannya apabila kita mula kunyah. Itu baru kunyah tahap pertama. Bagaimana kalau Quran tu, kurma kita ni, kita sudah buat macam kuih yang sedap. Lagi dia punya, kan, macam kurma letak madu, letak coklat lagi. Lagi tinggi dia punya kecil manis naik. Kita kata, tak, maknanya tahap dia lagi tinggi, dia punya terasa kehebatan. Itu tahap yang kedua, maknanya kita nak masyarakat kita ni mula tadabbur Quran. Kita jangan tafsir Quran. Tafsir Quran tak boleh, kita tak boleh tafsir sendiri, tak boleh. Kan? Tetapi, kita kena belajar tafsir daripada para ulama dan kita tadabbur Quran, kita memahami beberapa ayat, kita kata Alhamdulillah. Kemudian tahap yang ketiga, dia panggil al-amalu bil Quran, kita beramal dengan Quran, itu peringkat yang ketiga. Maknanya kalau kita ada 3 dimensi yang lengkap, insya-Allah kita sudah jadi ahlul Quran. Ada orang tanya, adakah nak jadi ahlul Quran mesti dia kena hafal Quran? Kita kata tidak syarat. Nak hafal Quran ni orang-orang yang Allah Taala pilih je. Sebab itu anak-anak kita di ma'had tahfiz, ni saya bukan rahsia yang memang tak rahsia pun. Ramai di kalangan anak kita masuk ma'had tahfiz, dia sudah menjadi al-habis. Faham mana al-habis? Mana dia sudah habis khatam sekali lalu, hafal silibus muqarrar Al-Quran. Tapi belum tentu dia al-hafiz. Betul-betul dia hafal. Sebab itulah ada setengah ma'had tahfiz ni, kalau kita nak dapat syahadah tahfiz, dia kena baca Quran daripada pagi sampai gelap, sampai khatam sekaligus. Hanya beberapa kesalahan kecil saja dia benar. Yang tidak tak lulus, kena ulang sekali lagi. Itu bagian nama dia Al-Hafiz. Sebab tu saya bimbang setengah-setengah orang sekarang ni, suka sangat lu tulis nama dia. Ustaz sekian Al-Hafiz. Kita tak perlu tulis Al-Hafiz. Kalau awak hafiz, awak tunjukkan bukti membaca Quran tak salah. Cukuplah. Tapi ada setengah orang nak glamour Al-Hafiz kat belakang. Buat apa tulis Al-Hafiz? Biar betul-betul kita hafal, tak apa. Itu tiga bacaan Quran. Maknanya yang pertama, tahap pertama kita baca dengan mulut. Tahap yang kedua kita baca dengan tadabbur, qiraah qalbiyah, memahami. Tahap yang ketiga kita beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab apa? Bila orang tanya Nabi SAW, bertanya Aisyah, apakah akhlak Nabi? Dia kata, kana khuluquhul Quran. Sebuah Quran itu akhlak Nabi SAW. Baik, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, baca Quran melalui handphone. Kan? Ada orang kata siapa dia baca Quran handphone ni tak dapat pahala seperti baca Quran. Kita kata apa beza baca Quran dengan handphone dengan baca orang yang baca Quran tak tengok pun. Al-Hafiz, orang hafal Quran dia tak tengok pun. Cuma Imam Malik tadi dikatakan dia suka tengok di mushaf. Bagi saya, insya-Allah pahala baca Quran tidak ada beza di antara kita baca dengan mushaf dan kita baca dengan handphone. Bahkan dengan adanya alat gadget ini, Quran ada dalam ni, memudahkan kita untuk tidak mencari alasan. Kenapa tak baca Quran? Kita pergi ke hospital contoh, nak menunggu giliran. Pergi ke pejabat telekom lah kita kata, nak tunggu giliran kita punya, nak bayar bil ke apa dia. Kita pergi ke mana tempat atas dunia ni, menunggu, duduk atas bas, atas kereta api, tunggu. Allahu Akbar. Terlupa bawa Quran tadi. Sekarang ni tak ada lupa. Dalam handphone sudah ada. Yang lupanya nak buka Quran dia. Itu yang kita bimbang. Quran sudah ada. Quran tak lupa, tapi yang kita lupanya nak buka Quran sebab terlalu banyak godaan-godaan melalui grup yang saya gurau-gurau. Saya kata sekarang ni pengacau dalam poket kita ni, nama dia Mazhab Wasafi. Kenal Haji Nazri Mazhab Wasafi? Tak kenal? Maka tak ada. Semua orang ada grup ni. Itu dia panggil WhatsApp. Allahu Akbar. WhatsApp. Okey, faham. Jadi kita nak suruh bunyi Arab sikit. Kena sebut Wasafi lah baru dia jadi Arab kan. Wasafi. Mana Wasafi ni kacau kita. Kita nak baca Quran. Tengok sekejap grup. Mula-mula grup masjid, lepas tu grup sekolah dulu, grup tempat kerja, grup masak-masak tak jadi. Macam-macam dia punya grup. Akhir sekali
semua grup dibuka illal Quran. Quran tak boleh buka. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, cuma senanglah kalau kita nak bawa mushaf kita kena ada wuduk kan. Tapi dengan alat ni kita tak perlu ada wuduk sebab kita bukan bawa mushaf, kita hanya bawa alat handphone, gadget. Sebabnya mushaf tak ada dah ni. Dalilnya kalau kita belah tak ada pun mushaf. Cuma kalau nak masuk tandas tu janganlah screen buka gambar Quran kan. Kita tutup gambar Quran supaya tidak berlaku gambar tu di sini. Jadi kita tutup, gelapkan dia. Alhamdulillah tidak jadi masalah. Itulah respon kita kepada para jemaah sekalian tentang mushaf. Tapi kalau kita boleh baca tatap mushaf di rumah, lebih baik kita baca dengan mushaf. Sebab apa? Yang pertama, kita memang bersedia. Aku ambil wuduk sebab nak baca Quran. Kan? Yang kedua, tidak ada gangguan. Letak handphone jauh-jauh sikit. Silent letak jauh. Kalau tidak, ada. Ini mustahak ni. Tengok kejap. Lepas tengok kejap, tak balik dah ke Quran. Terlupa kat mana break tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? 1-2 soalan? Baik. Sebab usaha kami sini dah masuk waktu zuhur. Allahu Akbar. Okey. Kalau ikutkan kat sini adalah 2-3 soalan lagi. Antaranya daripada pendengar kita. Salam Al-Fadhil Datuk Ustaz. Minta kongsikan doa untuk memupuk rasa cinta dan rindu untuk berdamping dengan Al-Quran. Silakan Al-Fadhil Datuk. Yang pertama sekali doa, kita baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi. Doa ni menarik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa maksur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca pada waktu pagi. Dan kita kena baca dan kita kena ajar kepada anak cucu kita biar baca. Yang pertama kita minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang paling bermanfaat atas dunia ini ilmu Alkitab, ilmu Quran. Yang kedua ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu-ilmu lain itu pelengkap kepada 2 tonggak ilmu yang besar. Jadi kita minta yang pertama ilmu yang bermanfaat. Kita minta yang kedua warizqan thayyibah, rezeki yang baik. Sebab melalui makan minum yang baik inilah hati kita akan jadi bersih. Saya cinta kepada Quran. Yang ketiga, kita minta Allah Ta'ala kabulkan semua amalan yang kita lakukan sepanjang hidup kita di Ramadan dan juga di luar Ramadan. Itu di antara doa yang paling pendek. Kalau nak tengok doa ni nanti tengok di Facebook saya lah, Abu Anas Madani, saya letak di situ doa pada waktu pagi. Nah, silakan soalan seterusnya. Baik Ustaz. Soalan yang seterusnya daripada ini ada 2 soalan yang sama lebih kurang ya Ustaz. Daripada Intan Zuraini Gani. Soalan yang pertama, salam Ustaz, boleh ke kita baca Quran dengan mendengar audio? Dan yang soalan yang kedua, saya rasa lebih kurang aja soalannya, boleh ke kita mendengar sahaja bacaan Quran daripada Datin Jamaliah Ahmad? Silakan Fadil Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita 2 cara. Sama ada Quran kita dengar, kita baca ataupun kita dengar. Contoh waktu kita baca 1 juzuk dah kita dah penat kan? Kita nak rehat, nak buat kerja, nak susun-susun almari, nak lipat baju, pakaian contohnya, boleh kita pasang Quran, kita dengar. Boleh kita pasang dan dengar. Dan alhamdulillah hari ini dalam handphone kita pun sudah ada macam-macam imam. Nak dengar imam Mekah ada, imam Madinah ada, imam Malaysia pun ada. Yang kita bimbangnya kita pula tak dengar Quran. Jadi kita sentiasa dengar Quran sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah dia minta sahabat baca Quran. Iqra alayya. Sahabat kata, "Kaif? Bagaimana kami nak baca Quran kepada Nabi sedangkan Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nabi kata, "Aku suka dengar orang lain baca." Jadi Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dia minta sahabat bacakan untuk dia. Jadi kita juga kita dengar qari-qari yang suara yang baik, yang menarik. Alhamdulillah. Tadi saya syorkan kalau kita nak baca Quran, kita beli ada pen tu boleh baca, kita boleh tatap, kita boleh ikut sekali. Kita dengar dan kita ikut dengan mulut, itu 2 kemudian di tepi Quran pula ada terjemahan, kita kata 3 dalam 1. Masya-Allah, tabarakallah. Peluang cukup istimewa. Ya, silakan. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Saya rasa itu saja soalan untuk hari ini Ustaz. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kuliah dan juga ceramah kita pada hari ini, kalau kita boleh tengok di belakang Ustaz tu, kita ada kalau ingin memanjangkan rezeki kepada tabung pembangunan Pondok Sungai Durian melalui akaun Bank Islam, kalau tak silap saya tu Ustaz ya. Bank Islam dan juga Maybank atas nama Madrasah Muhammadiyah, itu sebelah kiri kita dan sebelah kanan Ustaz lah. Kalau di sebelah lagi satu
untuk Yayasan Pondok Sungai Durian Kuala Krai Kelantan Malaysia. Itu dia akaun bank Islam dan juga Maybank. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin memanjang-manjangkan rezeki, ingin menyumbang kepada yayasan dan juga tabung pembangunan ini. Sekali lagi saya mewakili Bakit Perak ingin mengucapkan jazakallah khairan kathira kepada Al-Fadhil Datuk Ustaz di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini. Sesungguhnya seperti mana yang Al-Fadhil Datuk sampaikan kepada kita tadi, iaitu kita haruslah berada tahap belajar Al-Quran, dan untuk menjadi ahlul Al-Quran itu kita ada 3 cara, iaitu yang pertama belajar Quran untuk boleh baca dengan baik, yang kedua tadabbur, memahami Al-Quran itu sendiri, dan yang ketiga beramal dengan isi kandungan Al-Quran itu. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas kesudian untuk berkongsi ilmu bersama-sama dengan kami di Bakit Perak. Dan saya juga ingin memohon ampun dan maaf sekiranya Al-Fadhil Datuk kalau ada kekurangan ataupun kekilafan daripada saya sendiri selaku moderator pada hari ini. Dan saya juga ingin menyampaikan salam daripada sahabat saya Abu Bakar Osman, iaitu admin audio kuliah kepada Al-Fadhil Tuan Guru kita ni. Kata rindu lama tak jumpa Tuan Guru ni. InsyaAllah. Waalaikumsalam insyaAllah. Dia selalu ikut kita pergi Perak, dia ikut je kuliah. Masya-Allah, jazakallah khairan. Ini pun orang kuat kita juga Al-Fadhil Datuk. Masya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua yang mengikuti live pada hari ini, dan kita akan tutup majlis ilmu kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As.